Salam sejahtera dan salam Sarawak Sayang beritunukan edisi tengah hari 3 Oktober 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan MITRAN telah menambah peruntukan di dalam pakej graduan ke arah keusahawanan, gerak dan program usahawan teknikal dan vokasional USTAF bagi membantu golongan usahawan Sarawak. Pakej dan program tersebut telah dimasukkan di dalam Bantuan Khas Sarawak Sayang BKSS 1.0 hingga 7.0 dengan jumlah keseluruhan BKSS sebanyak RM50.3 bilion. Tahun ini MITRAN telah menerima peruntukan tambahan melalui BKSS sebanyak RM20 juta untuk pakej gerak dan RM20 juta untuk program USTAF. Untuk gerak dan USTAF, MITRAN memberi grant maksimum sebanyak RM30,000 kepada lepasan teknikal dan graduan yang berminat untuk berniaga. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Dons Burger dan The Brew Crew Permai Jaya Miri pada Sabtu. Tambah Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 Sarawak, MITRAN juga menyediakan skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIKS yang menyedia dan mempunyai tambahan peruntukan sebanyak RM20 juta menerusi skim pinjaman mudah dan maksimum pinjaman RM250,000 untuk pengusaha dan peniaga Bumiputera sahaja. Katanya Ketua Menteri telah memutuskan permohonan dan pemberian moratorium sehingga hujung tahun ini. Pada majlis itu, Datuk Amar Awang Tengah telah menyampaikan cek bantuan gerak sebanyak RM10,000 kepada pemilik The Brew Crew, Muhammad Adib Abdul Ghani. Berita seterusnya, Konvensyen Antarabangsa Sarawak Pendidikan Awal Kanak-kanak 2021 dengan tema pembinaan watak insan dalam norma baharu adalah selaras dengan salah satu objektif persidangan iaitu untuk memastikan bahawa setiap anak dilengkapi dengan nilai yang tepat sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan norma baharu. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pewatakan atau kepribadian seseorang itu dibentuk nilai-nilai moral dan agama yang dijunjung tinggi. It is the dominant factor which will determine how one use knowledge, worldly or heavenly, skills, technical or social, for personal development or for the good of the community and mankind at large. Thus, it is important for parents and teachers to inculcate the right values in the children during their formative years. As the Malay saying goes, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Konvensyen Antarabangsa Sarawak Pendidikan Awal Kanak-kanak 2021 secara maya di Kuching pada Sabtu. Tambah Datuk Seri Fatimah, kementeriannya juga berhasrat untuk memiliki guru dan penjaga berkelayakan berpendidikan dan berketerampilan yang mempunyai sikap dan kebolehan yang betul untuk memastikan penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti untuk anak-anak di Sarawak. Ujar beliau lagi, peserta konvensyen ini bukan sahaja terdiri daripada guru dan penjaga ECCE tempatan tetapi juga peserta antarabangsa dari pelbagai negara seperti Jepun, Singapura, Brunei, Indonesia dan juga peserta dari Semenanjung Malaysia. Pada konvensyen itu, seramai 5 penceramah antarabangsa telah dipilih untuk membentangkan kertas kerja mereka yang terdiri daripada Dr. Nurul Nadia Syahimi dari Malaysia, Dr. Christine Chen dari Singapura, Profesor Emeritus Yoichi Sakakihara dari Jepun, Profesor Dr. Supriyono dari Indonesia dan Dayang Siti Zahara Abdul Razak dari Brunei. Di Miri, sejak mula beroperasi pada tahun 1971, Perkeso bukan sahaja telah menambah baik faedah-faedah di bawah pelbagai skim keselamatan sosial kepada pencarum dan orang tanggungan, malah turut melaksana pelbagai perubahan selaras dengan visi untuk menjadi penyedia keselamatan sosial yang dinamik, unggul dan cemerlang. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, perkhidmatan yang disediakan Perkeso adalah setanding dengan perkhidmatan pekerjaan di negara maju dan tidak semata-mata bergantung pada portal pekerjaan sahaja. Pendekatan perkhidmatan yang dinamik ini merupakan satu langkah ke hadapan bagi mentransformasikan perkhidmatan yang berkualiti, terutamanya kepada golongan terjejas akibat pandemik dan belia-belia dari luar bandar yang tiada pengalaman dan kemahiran bekerja.
Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan Jubli Emas Perkeso 2021 di Dewan Kelab Gihana, Miri GCM pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Lee menyatakan harapannya supaya Perkeso memperluaskan aktiviti temuduga terbuka sehingga ke kawasan luar bandar dan mengadakannya dengan lebih kerap dengan sokongan daripada para majikan untuk terus menawarkan kekosongan pekerjaan melalui program temuduga terbuka Perkeso dan portal My Future Jobs agar dapat memanfaatkan usaha kerajaan dalam menyediakan inisiatif di bawah program pengekalan dan pengambilan pekerja baru. Sementara itu, seramai 900 orang pelajar dari 3 buah sekolah menengah iaitu College Vocational Miri, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Permaisuri dan Sekolah Menengah SM Peimin di Miri menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Awam di Dewan Universiti Kertin Miri pada Jumaat. Pemberian vaksin dos kedua bagi remaja 16 hingga 17 tahun telah bermula pada Jumaat mengikut janji temu kad vaksinasi yang ditetapkan di semua PPV Awam bahagian Miri. Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin, telah mengadakan lawatan dan meninjau sendiri situasi di PPV berkenaan. Beliau amat berpuas hati dengan perjalanan program di PPV berkenaan dengan tiada sebarang insiden kesesakan berlaku dan proses pemberian vaksin dos kedua lebih ringkas kerana tidak perlu mengisi borang persetujuan seperti yang dijalankan untuk dos pertama. Berita diteruskan dengan seramai 693 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Simunjan nombor 1 dan SMK Sri Sadong menerima suntikan dos pertama vaksin jenis Pfizer di Dewan Sri Gemilang SMK Simunjan nombor 1 pada Sabtu. Daripada jumlah tersebut, seramai 330 orang pelajar dari SMK Sri Sadong manakala 363 lagi pelajar dari SMK Simunjan nombor 1. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Sukri bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Dris turut hadir bagi meninjau proses vaksinasi tersebut. Bercakap dalam sidang media di Rumah Rehat Sri Simunjan, Datuk Seri Nancy memberitahu selain meninjau proses vaksinasi, beliau turut meninjau keadaan fizikal di sekolah-sekolah berkenaan. Dan pada minggu ini, pada hari ini ada 693 pelajar dari SMK Simunjan nombor 1 dan juga daripada SMK Sri Sadong, dan ada juga yang walk-in dan total dan 9693. Esok akan ada pelajar-pelajar sekolah rendah dan this for first dose. So ini yang kita saksikan tadi sambil kita pergi melawat fizikal keadaan sekolah di SMK Simunjan nombor 1. Banyak keperluannya yang perlu kita ambil tindakan dan perhatian. Sementara itu, Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV SMK Simunjan nombor 1 Dr. Farah Wahida Muhammad Senan berkata, semua pelajar hadir mengikut janji temu dan ditemani ibu bapa atau penjaga masing-masing. Dalam pada itu, Siti Mariam Osman yang menemani anaknya mengambil vaksin menyatakan beliau berdebar-debar sebelum anaknya menerima vaksin. Kami hantar anak kami vaksin di SMK nombor 1. Perasaan kami nunggunya, kami rasa berdebar-debar. Lepasnya keluar dari vaksin, gembiralah. Manakala Martin Sili pula memberitahu beliau sangat lega kerana saat-saat yang ditunggu telah tiba bagi pemberian vaksin kepada anaknya. Berasa lega sebab saat-saat yang ditunggu telah tiba, iaitu mengambil vaksin kepada anak-anak yang berumur dari 12 tahun hingga ke 15 tahun. Ini yang tunggu-tunggu oleh pihak ibu bapa. Diharap ibu bapa yang masih was akan vaksin ini supaya mereka tidak mengungkit perkara yang tidak berfaedah dan juga untuk kepentingan anak-anak kita. Kakak kepada seorang pelajar iaitu Siti Nur Fazirah Kipli pula berterima kasih dengan kerajaan dan pihak sekolah yang telah menguruskan pemberian vaksin dos pertama kepada adiknya. So kami excited lah sebabnya dapat juga vaksin. Dan kami berterima kasih kepada kerajaan dan pihak sekolah sebabnya urus suntikan vaksin tu dah satu. Penerima vaksin iaitu Muhammad Nur Haikal Haziq Sediman dan Umi Zuhaira Idi Ahmad pula amat teruja setelah menerima suntikan dos pertama vaksin berkenaan.
Saya berasa gembira sangat kerana tak sabar nak pergi sekolah. Benda tu Mek dah lama dah nanti. Lepas dia rasa macam cik sabarlah. Lepas dia ada rasa sakit-sakit juga, rasa gegar juga ada tangan tu. Dalam Majlis Perasingan, penyerahan Geran Projek Mesra Rakyat PMR dan Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP kepada rakyat membuktikan keprihatinan Kerajaan Pusat dalam memastikan keseimbangan pembangunan sosial masyarakat di Sarawak. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Sukri berkata, geran kerajaan persekutuan yang berjumlah RM245,000 itu diserahkan kepada 47 penerima dari kawasan Gedong. Bercakap ringkas semasa majlis penyerahan geran di Pusat Khidmat Rakyat Dun Gedong pada Sabtu, beliau memberitahu para penerima geran tersebut adalah terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK, Jawatan Kuasa, Majlis dan Surau serta Jawatan Kuasa Pengurusan Gereja. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung RGC Baru Gedong, Suliman Rajab berkata, masyarakat di Parlimen Batang Sadong bertuah kerana mempunyai pemimpin yang sentiasa mengambil berat masalah yang dihadapi rakyat. Kita di Gedong bertuah kerana kita mempunyai seorang pemimpin dan juga ahli parlimen di kawasan Batang Sadong yang sentiasa ambil berat akan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dengan sumbangan ini sedikit sebanyak ianya dapat membantu komuniti di sini untuk terus menjalankan aktiviti-aktiviti yang menjerumus kepada kesatuan rakyat. Di kawasan Mambong pula, murid-murid tahun 6 di sekitar kawasan Mambong turut tidak ketinggalan menerima suntikan dos vaksin COVID-19 apabila seramai 210 orang murid terlibat dalam proses vaksinasi remaja 12 hingga 15 tahun. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jarib Susil berkata, kesemua murid tersebut dari 13 sekolah rendah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong. Jelasnya, pada Sabtu, seramai 99 orang murid telah menerima suntikan dos pertama vaksin, manakala 110 orang lagi murid divaksinasi pada Ahad. Berikut merupakan 13 sekolah rendah yang terlibat dalam program vaksinasi remaja 12 hingga 15 tahun. Tambah beliau lagi, pemberian suntikan dos kedua pula akan diadakan pada 23 hingga 24 Oktober depan. Sementara itu, beliau berpuas hati dengan proses pemberian vaksinasi yang dikendalikan petugas kesihatan dari Klinik Kesihatan Brang Bayo. Beralih dengan laporan harian COVID-19, Sarawak merekodkan sebanyak 2,121 kes positif COVID-19, menjadikan jumlah kumulatifnya adalah 214,158 kes pada Sabtu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya menjelaskan sebanyak 2,108 kes atau 99.39% merupakan kategori 1 dan 2, manakala 13 kes atau 0.61% adalah kategori 3, 4 dan 5. Berikut merupakan 37 daerah di Sarawak merekodkan kes positif COVID-19. Dalam pada itu, JPBN Sarawak memaklumkan 10 kes kematian dilaporkan melibatkan mereka yang berusia antara 39 hingga 87 tahun. Sementara itu, kenyataan sama turut memberitahu satu kluster telah diisytiharkan tamat, iaitu kluster Lorong Jahaya Damai Kuching. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.